Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran akidah kali ini, kita akan teruskan dengan tajuk 1 unit 2. Okey. Kita tengok tajuk 1 unit 2, muka surat 6. Muka surat 6. Okey, jadi kita sambung unit 2. Beriman kepada qada dan qadar. Kita hendaklah bersungguh-sungguh dalam melakukan setiap perkara atau pekerjaan. Contohnya ketika belajar, bekerja, bermain dan sebagainya. Kita perlu yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat segala perbuatan kita. Apabila usaha kita berjaya, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya gagal, kita juga wajib bersyukur dan bersabar. Kita hendaklah yakin bahawa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, muka surat 7, antara sifat-sifat orang yang beriman kepada qada dan qadar adalah: yang pertama, takut dan berharap. Okey, ini sifat yang pertama. Takut dan berharap. Takut apa? Takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia berharap? Berharap kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kat sini dia kata, kepada siapakah manusia seharusnya takut? Kita perlu takut kat siapa? Takut yang sepatutnya ada dalam diri manusia adalah takut kepada balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 175, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Yang bermaksud, oleh itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika betul kamu orang-orang yang beriman. Muka surat 8. Kenapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menyebabkan seseorang Muslim itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Malah takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan seseorang itu mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala? Manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan keampunannya dan sentiasa berdoa untuk mendapat balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang paling baik adalah mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Mari kita tengok sifat yang kedua. Sifat kedua orang yang beriman kepada qada dan qadar adalah berusaha dan berikhtiar. Okey, apa maksud berusaha dan berikhtiar? Maksudnya usaha dengan bersungguh-sungguh, tidak berserah kepada nasib semata-mata. Walaupun semua perkara itu Allah tentukan, tapi kita kena berusaha. Jangan menyerahkan kepada nasib semata-mata. Seterusnya, muka surat 9, kenapa perlu berusaha? Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan setiap kejayaan perlu diusahakan oleh manusia sendiri. Muka surat 10, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Okey, maksudnya Allah takkan ubah apa yang terjadi, melainkan kita yang kena usaha untuk ubah benda tu, baru Allah ubah.
Okey, seterusnya sifat yang ketiga. Sifat orang yang beriman kepada qada dan qadar yang ketiga ialah tawakal. Apa maksud tawakal? Tawakal maksudnya berserah diri, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha bersungguh-sungguh. Kejayaan yang sebenar adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ni maksudnya kita lepas kita berusaha, kita beri ikhtiar, kita serah kepada Allah. Insya-Allah kalau kita berusaha, Allah akan bagi, insya-Allah. Apakah maksud tawakal? Tawakal bermaksud berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha dan berikhtiar bersungguh-sungguh. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang menentukan kejayaan dan kegagalan manusia. Muka surat 11. Apakah hak kita sebagai manusia? Kita hanya berhak untuk berusaha bersungguh-sungguh, namun kita tidak tahu apakah yang akan berlaku pada masa hadapan. Oleh itu, setelah berusaha bersungguh-sungguh, kita perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan di akhir nanti kita perlu bersyukur dan bersabar atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 12. Kita tidak boleh hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan nasib atau masa hadapan kita tanpa sebarang usaha. Kejayaan itu tidak terbatas kepada orang-orang Islam sahaja, bahkan termasuk orang-orang bukan Islam. Tidak hairanlah kita lihat di dunia ini ramai orang-orang bukan Islam berjaya dalam pelbagai lapangan. Mereka berusaha mengikut sunnatullah, maka mereka mendapat kejayaan. Sunnatullah ni macam mana? Siapa yang berusaha, dia akan berjaya walaupun dia bukan orang Islam. Kejayaan atau kegagalan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Oleh itu, kita perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur serta bersabar atas ketentuannya. Doa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai Tuhan kami, kepada Engkau sahaja kami berserah diri dan kepada Engkaulah kami bertaubat, serta kepada Engkau jua tempat kembali. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Sadaqallahul azim. Yang maksudnya, dan boleh jadi kamu tidak suka sesuatu padahal itu baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Kadang-kadang kita tak suka benda tu. Kita tak suka sesuatu benda, sedangkan benda tu baik untuk kita. Kadang-kadang kita suka dekat benda tu, tapi benda tu tak elok untuk kita. Allah saja yang tahu benda tu elok ataupun tidak untuk kita. Jadi, yang last sekali, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak berputus asa apabila gagal. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu. Jadi, setakat itu saja akidah tahun 4, pelajaran 1, unit 2. Kita sambung unit seterusnya pada video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.